Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tuan-tuan, hari ini kita sambung isu tadabbur berkenaan dengan Nabi Ibrahim. Kelas yang pertama telah kita bincang yang lalu dan hari ini kita sambung bahagian seterusnya, bahagian kedua, isu kebencian Ibrahim alaihissalam. Topik kita hari ini, kebencian Ibrahim alaihissalam. Baik, kita recall balik perkara yang telah kita bincang dalam kelas yang lepas. Kita recall balik. Rujukan kisah Nabi Allah Ibrahim dalam Quran ada di 14 tempat yang ada kat depan ni. 14 tempat ni adalah 14 tempat yang bercakap tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Allah Ibrahim ni? Ringkasnya tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim ni kalau kita semak daripada Nuh alaihissalam, Nuh ada 4 orang anak, Nabi Ibrahim adalah daripada keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ni adalah kita sebut yang lepas, dia adalah Syiah kepada Ibrahim. Dia Syiah kepada Nuh. Dia adalah pendukung kuat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim diutuskan di Ur Babylon. Ini tempat ataupun ruang lepak, ruang dakwah Nabi Ibrahim pada peringkat awal. Baginda lahir di Babylon, baginda berdakwah pun di Ur Babylon. Ur Babylon ni hari ini adalah Baghdad. Baghdad hari ini adalah kategori tempat yang sekeliling Ur Babylon pada waktu itu, Ur Babylon. Jadi latar Nabi Ibrahim sekadar yang telah kita tahu adalah baginda adalah Syiah kepada Nuh, yang bermaksud pendukung kuat mesej Nabi Nuh selepas era Nuh. Meskipun dia tak hidup zaman Nuh, tapi dia adalah Syiah, pendukung kuat mesej Nabi Nuh alaihissalam. Dan baginda juga adalah salah seorang rasul yang kita panggil ulul azmi, rasul yang ada keazaman yang kuat. Dan nanti hari ini kita akan buktikan bagaimana kuatnya keazaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Allah Ibrahim ini selaku rasul ulul azmi, dia mempunyai kesabaran yang tinggi, keazaman yang kuat. Dia tak mudah-mudah mendoakan kemusnahan kaum dia. Dan baginda juga mulakan dakwah baginda di sebuah kota penempatan. Nama kota tu adalah Ur Babylon, hari ini Baghdad, Iraq. Dan Ur Babylon ini kita kena faham bahawa sewaktu zaman Nabi Ibrahim, ia satu kawasan yang terletak jauh dari seruan dakwah para rasul yang sebelum. Jadi Nabi Ibrahim mula from scratch, start from scratch. Tak ada langsung kemahiran Ur Babylon ini tentang Tuhan yang tunggal, tentang tauhid. Nabi Ibrahim adalah rasul yang pertama kepada Ur Babylon ini untuk mendakwahkan, menceritakan tentang konsep ketauhidan, ketunggalan satu Tuhan. Dan kelas yang lepas juga, Ibrahim telah berdiskusi dengan kaumnya termasuk ayahnya, dan ini ciri-ciri ketuhanan yang Ibrahim sebut perlu ada kepada seorang Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Rabb seluruh alam. Ibrahim sebut kepada kaum dia, Ibrahim bahas kepada kaum dia, Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang menciptakan. Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang memberi petunjuk. Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang bagi rezeki, beri makan, beri minum. Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang kalau kita sakit, dia boleh bagi sembuh. Tuhan seluruh alam adalah Tuhan yang mampu untuk mematikan. Tuhan seluruh alam adalah Tuhan yang mampu untuk setelah dia bagi mati, dia boleh bagi hidup semula. Ajal, maut di tangan Tuhan itu, jodoh, pertemuan, rezeki, hidup semula juga di tangan Tuhan itu. Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang akan dan mampu untuk mengampunkan tanpa perlu nego dan bincang dengan yang lain. Dan Tuhan seluruh alam mestilah Tuhan yang mampu untuk perkenankan doa sewaktu kita memanggil dan meminta daripada Tuhan tersebut. 8 ciri ini adalah 8 ciri yang Ibrahim gariskan, ciri yang perlu ada pada Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Kelas yang lepas kita berakhir dengan topik ini, merosakkan berhala. Dalam sirah hidup Nabi Allah Ibrahim, antara perkara besar yang baginda lakukan dan kontroversi yang baginda lakukan adalah baginda telah pun merosakkan berhala dengan tangan baginda sendiri.
Sekarang kita pergi perbincangan mendalam tentang isu itu. Ibrahim merosakkan berhala. Surah Al-Anbiya ayat 56, Allah berfirman, Allah quote apa yang Ibrahim sebut. Ibrahim kata, bal rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna. Tuhan kalian, dia sebut depan orang ramai, rabbukum, Tuhan kalian ni, rabbus samawati wal ard. Tuhan yang patut kalian sembah, Tuhan kalian ni Tuhan yang cipta langit bumi. Tuhan kepada langit, Tuhan kepada bumi. Allazi fatarahunna, Tuhan yang memulakan penciptaan langit, yang memulakan penciptaan bumi. Sekali lagi Ibrahim tegaskan nak sembah Tuhan pencipta. Dan perkara itu diulang-ulang oleh Ibrahim dalam sepanjang hidup baginda. Nak sembah Tuhan pencipta. Kemudian Ibrahim sebut watallahi. Watallahi. Demi Allah. Kak Azwa, watallahi tu sumpah. Betul ya Kak Azwa? Betul. Selalunya bahasa Arab, which is orang Melayu selalu guna, kalau sumpah kita tak sebut watallahi. Selalunya kita sebut wa apa? Wallahi. Wallahi. Selalunya tuan-tuan, orang Melayu dia familiar dengan perkataan wallahi. Wa fathah tambah alif lam lam ha. Wallahi. Kita jarang sebut watallahi. Ataupun mungkin juga tuan-tuan pernah dengar orang sebut wabillahi. Dengan sumpah dengan nama Allah, wabillahi. Aku bersumpah demi Allah. Wallahi wabillahi maksudnya samalah. Aku bersumpah demi Allah. Tapi dekat sini Ibrahim sebut watallahi. Kaedah bahasa Arab, ba dengan ta, wabillahi itu guna ba. Okey, wabillahi, tuan-tuan bagi yang bela, saya tengah bincang isu ni Saya bulat sekejap. Watallahi tu. Ibrahim sebut watallahi, dia tak sebut wallahi, dia tak sebut wabillahi, dia sebut watallahi. Kenapa watallahi? Maka ini kita bincang sekejap. Dalam sistem bahasa Arab, ta mengalahkan ba dari segi serius dan kuat dia. Bagi yang tak faham sangat, tak apa, dengar je. Ta lebih strong, lebih kuat daripada ba dalam sistem bahasa Arab. Maksudnya bila sebut watallahi guna ta, sumpah yang begitu lebih kuat, lebih strong daripada sebut wabillahi guna ba. Sumpah guna ta lebih kuat daripada sumpah guna ba. So, watallahi, betul-betul demi Allah. Kuat dia punya bentuk sumpah tersebut. Instead of sebut wabillahi. Itu satu. Yang keduanya, wabillahi, ba tu kasrah. Watallahi, ta tu fathah. Dan sistem bahasa Arab juga, fathah lebih kuat daripada kasrah. Fathah lebih kuat daripada kasrah. Ini menunjukkan bahawa Ibrahim guna ta, sumpah yang kuat, dan Ibrahim guna fathah, sumpah yang kuat. Ekstrim kuat. Ayat ni, Ibrahim kata, watallahi, aku bersumpah demi Allah, sesumpah-sumpah serius. Sumpah. Sumpah yang bukan main-main. Kuat sumpah yang aku buat ni. Watallahi, la, pasti, confirm. Dahlah bersumpah, dia tambah la pula. Confirm, pasti. La akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Confirm, pasti, yakin. Aku akan jalankan satu akid, satu makar, satu plan. Aku akan buat satu plan, perancangan terhadap asnam kalian, terhadap berhala-berhala kalian yang banyak ni. Ba'da an tawallu mudbirin. Sewaktu kalian membelakangi tak sedar. Soalan yang tuan-tuan perlu jawab adalah, kawan-kawan di Zoom tolong jawab. Soalan yang perlu tuan-tuan faham adalah, adakah Nabi Ibrahim senyap-senyap ataupun dia declare terang-terang dia akan buat something terhadap berhala-berhala tu? Senyap ke declare? Declare. Dia bukan tengah sembang dengan kawan-kawan dia ataupun pengikut dia. Dia sebut kalian. Aku akan buat something dekat berhala kalian. Bukan dia tengah sembang, aku akan buat something dekat berhala mereka. Tak, dia tak sembang macam tu. Dia kata kalian. Maksudnya tuan-tuan, dia bukan buat plot ni, senyap-senyap lepas tu tiba-tiba jadi. Dia declare dia akan buat something. Dia declare. Perkataan declare tu hadam.
Ibrahim tak buat senyap-senyap, Ibrahim declare dia akan buat sesuatu. Ibrahim declare dia akan buat sesuatu. Ingat tuan-tuan, dia bukan bincang sesama geng-geng dia. One of the reason dia tak bincang sesama geng dia sebab dia tak ada geng lagi. Dia baru seorang-seorang. Dia tak ada pengikut lagi pun. Dia baru seorang-seorang. Dia dakwah seorang-seorang, dia start from scratch, tak ada pengikut lagi. Sekarang dia pergi dan plan nak buat something. Maka tuan-tuan, oleh sebab dia plan nak buat something, fanazara nazratan fin nujum. Ibrahim pun tekun perhati bintang-bintang dekat langit. Tuan-tuan, tekun perhati bintang-bintang kat langit ni, hari ni kita tak buat sebab kita dah ada kalender. Dulu tuan-tuan, mereka nak tengok tarikh, mereka nak teka berapa bulan, berapa hari, berapa minggu lagi, mereka akan tengok bintang-bintang di langit, bulan, untuk mereka detect sekarang berapa hari bulan, berapa lama lagi nak sampai tarikh sekian-sekian. Maka Ibrahim pun nazara nazratan fin nujum. Dia perhati bintang-bintang di langit. Motif dia untuk dia semak berapa hari bulan lagi. Sampai hari yang dia plan tersebut. Dan saya rasa tuan-tuan familiar bahawa Ibrahim akan buat plan itu pada hari perayaan kaum dia kan. Saya rasa tuan-tuan familiar isu tu. Maka Ibrahim tengok bintang di langit. Dia tengok kalender. Berapa lama lagi dia nak tunggu untuk hari perayaan kaum dia. Dia nak buat something dekat berhala-berhala tu. Maka dia pun tengok, dia kata, sebulan lagi. Dia tengok dekat langit, dia tengok bintang-bintang tersebut, dia pun tahu, alright, lagi 2 minggu. Alright, lagi seminggu. Lepas tu dia tengok orang pula dah kalut dah, buat persiapan perayaan. Maka pada hari tersebut, pada hari raya tersebut, ni raya kaum dia, raya penyembah berhala ni, pada hari perayaan mereka tu, Ibrahim sebut, faqala, Ibrahim kata, inni saqim. Aku sakit menderita. Saqim ni maksudnya sakit sungguh. Bukan setakat sakit sikit-sikit. Saqim ni sakit yang gila-gila menderita. Sakit sungguh. Saqim. Ibrahim sebut dia sakit sungguh tu ada 2 maksud tuan-tuan. Ada 2 maksud. Satu, bila dia diajak untuk join perayaan kaum dia tu, dia kata, aku menderita sakit. Aku tak suka. Aku menderita sakit. Aku tak boleh join perayaan yang korang tengah ajak aku join tu. Itu satu. Ataupun yang kedua tuan-tuan, dia sebut saqim tu sebut sebab dia nak bagi tahu kata, aku tak berapa suka join kalian pergi kepada perayaan syirik itu. Aku saqim, aku menderita, aku tak suka. Aku tak suka join perayaan. Aku menderita kalau aku join perayaan syirik kalian tu. Itu maksud saqim kat situ. Either way, yang mana satu pun, sama ada dia buat alasan tak mau ikut kaum dia ke, ataupun dia memang nak bagi tahu kata dia tak suka terhadap perkara-perkara tu ke, tak kisah yang mana. Yang pentingnya dia bagi tahu dekat orang-orang yang ajak dia untuk pergi pada hari perayaan tersebut, ini saqim. Aku tak boleh pergi. Aku menderita, aku tak mau pergi. Dan saya rasalah tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan hidup zaman Nabi Ibrahim dan tuan-tuan dah dengar apa yang Ibrahim cakap tentang berhala-berhala itu pada kelas yang lepas, saya rasa Ibrahim tak diajak pun untuk pergi ni. Buat apa nak ajak, kita tahu dia memang tak suka. Maka tuan-tuan, ayat itu Ibrahim sebut, inni saqim. Aku betul-betul menderita, sakit, tak boleh nak join, tak boleh nak pergi. Fatawallau anhu mudbirin. Lalu mereka, orang-orang lain, berpaling pergi meninggalkan Ibrahim. Seorang-seorang. Bila kosong sahaja hari perayaan itu, tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, hari perayaan, orang duduk dekat, saya panggil kuil lah. Mereka duduk kat rumah ibadah mereka, kuil tokong mereka, ataupun mereka, nama apa hari perayaan, mereka pergi tempat lain, enjoy. Masa tu tuan-tuan, hari perayaan, mereka duduk, orang yang hari raya ni, mereka akan lepak-lepak dekat kuil tokong ke, mereka akan lepak kat tempat lain, hari perayaan. Masa tu tuan-tuan, Kuil tokong. pagi pergi kuil tokong, lepas tu, Tempat tempat lain. Betul tak? Termasuk Muslim pun. Hari raya, pagi kita pergi masjid, solat raya berbagai, lepas tu kita pergilah rumah orang tu, rumah orang ni, sanak-saudara. Kita pergi pertunjukan bunga api berbagai. Ada pertunjukan sana, pertunjukan sini. Itulah hari raya. Hari raya bukan hari orang duduk dekat tempat ibadah. Bukan. Kalau mereka ada upacara di tempat ibadah pun pagi tadi. Maka apabila orang-orang ni, mereka pergi pagi tadi dekat tempat ibadah mereka, pagi tadi mereka pergi kat tempat ibadah mereka,
Lepas mereka habis urusan di tempat ibadah mereka, mereka keluar daripada tempat ibadah, mereka tinggalkan kuil mereka kosong, toko mereka kosong. Kalau nak sebut masjid pun, mereka tinggal masjid mereka kosong. Mereka pergilah berhari raya. Sewaktu mereka pergi tinggal berhari raya dulu, itu apa Ibrahim buat? Faragha ila alihatihim. Ibrahim menyelusup masuk ke berhala-berhala mereka. Menyelusup masuk tu menunjukkan bahawa dia pergi ke rumah-rumah berhala. Dia pergi ke rumah-rumah berhala kaum dia. Yang mana pagi tadi mereka main semayang dekat situ. Mereka buat ibadah raya mereka pagi tadi kat situ. Kemudian mereka tinggalkan berhala mereka. Ibrahim pergi dekat rumah-rumah berhala itu. Faqala, apa Ibrahim buat? Ibrahim sebut sesuatu. Ibrahim kata, ala ta'kulun? Berhala-berhala sekalian. Ala ta'kulun? Pasal apa tak makan ni? Apa pasal tak menjamah makanan ni? Sebab tuan-tuan, orang sembah berhala, pada hari mereka pergi kuil mereka, toko mereka, depan berhala mereka, tambah-tambah hari raya pula, memang mereka akan letak sembahan makanan. Letak susu, letak kuih, letak macam-macam lah. Letak limau, letak ayam panggang, letak babi panggang. Macam-macam orang letak. Depan berhala-berhala mereka. Maka Ibrahim tanya, Ibrahim tengok makanan banyak. Orang tak ada. Patung banyak. Berhala banyak. Orang tak ada. Makanan masih fresh. Maka Ibrahim pun tanya dekat berhala-berhala itu. Ala ta'kulun? Babe, makanan sedap ni awak tak makan. Makanlah sikit. Ni, berhala nombor 2. Pasal apa tak makan? Makanlah. Makanan banyak ni. Lalat dah mai tu. Makanlah. Maka bila Ibrahim duk tanya, awak tak makan. 5-60 berhala kat situ, semua senyap. Dan tuan-tuan, memanglah senyap nama membatu. Ibrahim tanya lagi, awak tak makan ni? Maka setelah Ibrahim tanya 5-6 berhala kat situ dan semua senyap, Ibrahim sambung, malakum la tantiqun. Baik, bagilah reaksi sikit. Kenapa tak react langsung? Kalau tak boleh jawab pun, at least bagi reaction. Bila aku tanya, awak tak makan? Kok dah lepas tu bunyi cicak ke? At least bagi reaction. Kalau lah tak mau makan pun, sekurang-kurangnya geleng ke? Buat macam tu ke? Sebut kata, I diet ke? Sebut something. React sekejap. Kenapa tak makan? Kalau tak boleh makan pun, at least react lah sikit. Aku tanya ni. Ibrahim tanya dan bercakap dengan semua berhala-berhala tersebut. Dan tuan-tuan tahu, berhala-berhala tersebut tak bercakap. Maka tuan-tuan, berhenti kat situ sekejap. Maka tuan-tuan, Ibrahim bercakap dengan berhala-berhala itu nak tunjuk apa tuan-tuan? Adakah Ibrahim sebelum dia bercakap dengan berhala tu, dia sangka berhala tu akan jawab balik? Adakah itu maksud Ibrahim? Tak. Ibrahim tahulah berhala-berhala tu memang tak akan boleh cakap. Tapi kenapa Ibrahim tanya? Ini penting. Kenapa Ibrahim tanya berhala-berhala tu? Ibrahim nak buktikan agar kita hari ni baca bahawa kalian Muslim ni jangan takut sangatlah jumpa berhala-berhala. Muslim, kita jangan takut dan gusar sangat bila jumpa berhala. Saya nak tukar topik kepada satu kisah lain. Kawan saya seorang, saya masih ingat lagi, isteri dia bawa kereta. Isteri dia duduk belakang, dia bawa kereta, saya duduk sebelah. Lepas tu suami dia tanya saya, Nazar, masa tu malam kami lalu sebelah rumah berhala di Malaysia. Maka dia pun tanya, Nazar, depan tu lagi ada rumah berhala. Boleh lalu tak? Saya pun kata, awak tak boleh. Boleh lah. Kita nak lalu je kan, nak pergi rumah kan. Maka isteri dia beritahu, kata, isteri aku malam-malam dia tak berani lalu sini. Siang-siang dia lalu, malam dia tak berani lalu. Tuan-tuan, mentaliti ni. Malam dia tak berani lalu dekat rumah berhala. Soalan, apa dalam minda orang yang macam ni? Tuan-tuan, dia takut lah. Dia gusar. Dia rasa macam ada something dekat rumah berhala tersebut. Tuan-tuan, Muslim tak patut ada perasaan begitu. Muslim tak patut ada perasaan groan, gusar, takut sebegitu kepada berhala. Ibrahim datang, Ibrahim boleh sempang lagi. Babe, apa pasal? Apa pasal tak makan? Banyak benda ni. Cakap lah sikit. React lah sikit. Apa pasal tak react langsung? Menunjukkan betapa beraninya Ibrahim alaihissalam. Maka, apa Ibrahim buat? Line nombor 2, hujung.
faragha alaihim darban bil yamin. Lalu Ibrahim pun faragha alaihim, lalu Ibrahim pun farag maksudnya pukul dengan kuat, itu maksud farag. Maka Ibrahim pun farag, pukul dengan kuat alaihim, ke atas mereka, darban, dengan satu pukulan yang pukul. Sebab darban tu ada fathah hati belakang. Kalau darab pukul, darban pukulan yang pukul. Invasif, perkataan pukul kat situ. Bil yamin, dengan tangan kanan dia. Seulang balik tuan-tuan. Apa Ibrahim sebut? Apa Allah sebut? Allah kata, farara alaihim darban bil yamin. Farara alaihim darban bil yamin. Ibrahim pun pukul ke atas mereka dengan pukul yang memukul bil yamin, dengan tangan kanan. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu, termasuk bahasa Arab juga, tangan kanan menunjukkan dengan kuat. Tangan kanan menunjukkan dengan serius. Tangan kanan menunjukkan dia pukul sungguh. Dia pukul sungguh-sungguh. Itu maksud kanan. Betul lah? Maka sekarang Ibrahim, Allah beritahu kata, Ibrahim pukul dengan kuat sungguh-sungguh. Ibrahim pukul dengan kuat sungguh-sungguh pukul. Menunjukkan bahawa Ibrahim pukul bagaimana? Dia pukul gila-gila pukul. Maksudnya dia pukul. Tu dia pukul. Dia pukul sungguh-sungguh. Dia bukan pukul sekadar ketuk. Dia bukan pukul sekadar nak pukul macam mana? Pukul sikit-sikit. Tak. Dia pukul dengan pukul yang sungguh-sungguh pukul. Dia pukul gila-gilanya pukul. Maka Ibrahim pukul dengan pukul yang gila-gila pukul. Dia pukul macam pukul musuh lah. Dia pukul macam pukul musuh. Dia bukan pukul biasa-biasa. Dia pukul macam pukul sesuatu yang dia tak suka. Pukul musuh. Tuan-tuan pun ada musuh kan? Dan tuan-tuan faham lah macam mana tuan-tuan pukul musuh. Tuan-tuan pukul musuh dengan pukul yang pukul sepukul-pukul. Maka bila dia pukul sepukul-pukul, faja'alahum juzazan illa kabira lahum. Dia memecahkan berhala-berhala itu juzazan. Jadi ketul-ketul kecil. Juzuk-juzuk kecil. Juzuk-juzuk kecil. Juzuk-juzuk kecil maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau tuan-tuan lihat aftermath dia, benda itu betul-betul kecil. Kita boleh pegang kepican, pecahan-pecahan dengan tangan. Kecil. Macam tuan-tuan pecahkan kaca. Tuan-tuan, pasal apa Ibrahim tak buat ketul-ketul besar? Contoh ketul-ketul besar adalah kalau kita kepak tangan. Tu kalau kita kepak tangan, berhala tersebut ada tangan, kita kepak satu tangan, letak atas lantai. Kalau kita kepak satu tangan, letak atas lantai, itu nama dia ketul-ketul besar. Ibrahim buat macam tu ke? Tak. Ibrahim pecahkan kecil-kecil. Ibrahim kepak kepala berhala tu letak atas lantai ke? Tak. Ibrahim pecahkan kecil-kecil. Tuan-tuan, pasal apa Ibrahim tak buat sekadar letak atas, sekadar apa? Sekadar kecil-kecil dah lah. Pasal apa Ibrahim tak buat sekadar kepak tangan? Pasal apa Ibrahim tak buat sekadar potong kepala letak atas lantai? Agak-agak sebab apa? Sebab tuan-tuan, dalam orang yang menyembah berhala, kalau sekadar mereka patah balik lihat tangan berhala mereka terpatah, mereka kata, ini adalah tu apa-apa jadi dari tu. Mereka anggap tu normal. Sebab sepanjang hidup orang menyembah berhala ni, accident happen. Kalau lah sekadar kepala berhala mereka tercabut letak bawah, mereka kata, lama dah, gam dia tak lekat. Mereka pun boleh angkat letak balik. Itu je. Sebab penyembah berhala rosak adalah benda normal. Macam kereta rosak lah. Macam kereta rosak, macam almari rosak. Selagi mereka repair, mereka beli baru. Setakat berhala rosak, bagi mereka itu normal. Setakat tangan tercabut, setakat kulit terkeluar, cat terkeluar, benda bagi mereka normal. Maka Ibrahim nak bagi mereka faham bahawa memang ada tangan manusia buat. Maka Ibrahim pecahkan dengan pecah yang gila-gila pecah. Faja'alahum juzazan. Ibrahim jadikan pecahnya berhala itu jadi juzuk-juzuk kecil. Pecahan-pecahan kecil. Tuan-tuan, bila jadi juzuk-juzuk kecil, pecahan-pecahan kecil, maka orang tak boleh nak gam semula. Sebab dah jadi kecil, sekecil-kecil. Orang tak boleh nak gam semula. Maka ayat lepas tu, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Maka Ibrahim pecahkan berhala-berhala tu jadi ketulan yang kecil-kecil. La'allahum ilaihi yarji'un illa kabiran lahum. Semoga, kecuali yang besar-besar. Kecuali berhala yang besar tu dia tak buat. Pasal apa Ibrahim tak kacau berhala paling besar? Sebabnya adalah tuan-tuan,
Kerana dia nak bagi tahu kata, ini kerja satu orang manusia. Berhala yang kecil-kecil, Ibrahim pecahkan gila-gila punya. Sebab dia seorang. Berhala yang besar, dia tak boleh nak panjat tangga ke, nak ambil bulldozer ke, dia tak mampu, dia seorang. Maka yang besar-besar dia biarkan, yang besar-besar dia biarkan, yang kecil-kecil dia buat, bagi pecah. Ayatlah, la'allahum ilaihi yarji'un. Semoga-moga mereka, para penyembah berhala tu, semoga-moga mereka ilaihi, kepadanya mereka kembali. Tuan-tuan, nya tu siapa dia? Ilaihi, kepadanya. Soalan saya, hi, nya tu siapa dia, tuan-tuan? Allah. Kepada Allah. Nya tu siapa dia? Dia pecahkan berhala jadi kecil-kecil, kecuali yang besar-besar dia tak pecahkan. Semoga-moga mereka kembali kepadanya. Nya siapa dia? Oh, yang paling besar. Berhala besar. Jawapannya tak. Nya dekat situ bukan berhala besar, sebab kabiran yang besar-besar tu lebih pada satu. Berhala yang besar-besar tu bukan satu. Dia lebih pada satu. Dia bukan syarat kabiran yang bersifat besar-besar itu satu. Tak. Hi dekat situ adalah Nabi Ibrahim. Ibrahim sengaja buat begitu supaya bila mereka tengok, yang kecil-kecil pecah, yang besar tak pecah. Nampak sangat orang tu buat ni jalan kaki. Dia tak ada geng. Kalau ramai-ramai buat mungkin boleh pakat, ramai-ramai boleh dah pecah hak besar juga. Hak kecil je dia buat. Nampak sangat dia seorang-seorang. Dia tak ada geng. Dia main pun dengan tangannya. Dia tak bawa bulldozer, tak bawa apa. Dia sengaja buat supaya mereka cari Ibrahim. Ibrahim sengaja buat supaya mereka suspek Ibrahim. Sebab tu tuan-tuan, Ibrahim bukan buat, istilah kita, Ibrahim bukan baling batu sembunyi tangan. Bukan. Ibrahim baling batu dan dia bagi surat. Suruh mai cari dia. Ini kaedah dia bagi surat lah. Dia buat seorang-seorang, dia tak pecahkan yang besar-besar, dan sebelum dia buat, dia declare, korang tunggu, aku akan buat something. Korang tunggu, aku buat something. So, tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa Ibrahim tak lempar batu sembunyi tangan. Sebab tuan-tuan, kalaulah dia buat lempar batu sembunyi tangan, ni khianat. Dia buat secara terang-terang, memang dia nak suruh orang cari dia. Maka tuan-tuan, mungkin malam dulu kot, habis dah hari raya, malam tersebut, qalu, penyembah-penyembah berhala tu datang, tengok berhala mereka jadi demikian, penyembah berhala tu pun cakap, man fa'ala haza bi'ilahtina. Hey, siapa buat semua benda ni kepada sembahan-sembahan kita? Jadi kecil-kecil orang ni. Siapa yang buat semua benda ni kepada berhala-berhala kita? Siapa buat? Innahu laminaz zalimin. Ish. Orang yang buat bagi pecah berhala kita kecil-kecil ni, dia sangat zalim. Tak patut sungguh, kata orang ini. Qalu. Sesama mereka, orang lain pula jawab. Sami'na fatan yazkuruhum. Kami ada dengar, adalah satu orang fatan, satu orang budak muda itu, menunjukkan Ibrahim muda lagi waktu ni. Ketika ada orang tanya, siapa buat ni? Siapa buat ni? Tak patutnya. Ada pula orang lain kata, sami'na fatan, kami pernah dengar adalah satu orang budak muda tu, yazkuruhum, dok menyebut-nyebut nak buat sesuatu tentang berhala-berhala kita ni. Ada dok menyebut-nyebut tentang berhala-berhala kita ni. Yuqala lahu, nama dia, Allah, orang sebut apa atas nama dia? Yuqala lahu Ibrahim. Nama dia Ibrahim. Orang panggil dia Ibrahim. Tuan-tuan, dia pun tak sebut ismuhu Ibrahim. Nama dia Ibrahim. Menunjukkan bahawa orang ni pun ingat tak ingat dia nama orang budak tersebut. Maka tuan-tuan, ketika malam tersebut, berhala-berhala mereka dah pecah. Nanti mungkin Tok Sami tu datang balik. Tok Sami buat berita gempar. Masuk dalam grup WhatsApp persatuan. Dia kata, berhala kita pecah. Siapa buat? Dalam grup WhatsApp tersebut pun untuk reply. Ada orang reply kata, kami pernah dengar satu orang budak muda tu ada sembang kata nak buat something kat berhala kita. Nama apa tahu? Aku pernah dengar juga. Nama apa dia tahu? Seorang reply kata, yuqala lahu Ibrahim. Budak tu nama Ibrahim kot. Korang maksudkan si Ibrahim tu kot.
Yang dia duk tanya dan kita dengar 5-6 bulan dia duk kata berhala kita musuh bagai tu. Yang tu kot. Budak yang kata dia nak buat something kat berhala kita. Lepas tu hari ni dia buat lah kot. Yang tu kot. Qalu, maka orang-orang ni pun keluarkan statement. Fa'tu bihi. Bawa Ibrahim mai dekat sini. Ala a'yunin nas. Bawa Ibrahim ke hadapan orang ramai. Tuan-tuan boleh bayanglah berhala pecah, penganut agama tersebut akan berkumpul lah dekat kuil mereka, dekat tokoh mereka sebab dia marah. Maka bila mereka berkumpul, hasilnya datang persetujuan kata pergi bawa budak tu datang sini. Pergi bawa pemuda yang bernama Ibrahim tu datang depan mata orang ramai. Bawa dia. La'allahum yashhadun. Supaya mereka semua, orang-orang yang tengah duk berkumpul tu menjadi saksi. Memberi kesaksian apa yang kita akan buat terhadap Ibrahim tersebut. Maka tuan-tuan, semua orang tengah panah. Mereka pun sepakat nak pergi cari Ibrahim. Maka dia berkata, Ibrahim rumah kat mana? Ibrahim pergi kat situ. Mereka pun cari. So tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan dekat Zoom, tuan-tuan jawab tak? Mereka pergi jumpa Ibrahim. Ibrahim dalam otak dia ready tak mental bahawa orang akan cari dia? Ya atau tidak? Ya. Ya. Ibrahim mental ready bahawa orang akan cari dia. Ibrahim dah ready. Ibrahim tahu. Itu satu. Yang keduanya, Ibrahim tahu tak bahawa mereka, orang tu akan cari dia atas isu apa? Ibrahim tahu tak tahu? Tahu. Ibrahim tahu cari dia atas isu apa? Itu benda kedua. Benda ketiga adalah Ibrahim lari ataupun tidak? Ataupun Ibrahim datang sukarela? Sukarela. Datang sukarela. Sebab memang dia nak orang cari dia. Dia pergi sukarela, fine. Tangan kena ikat ke? Tak kena ikat. Sebab dia datang sukarela. By the way, saya sebut tangan tak kena ikat tu sebab sagi dekat bawah, kita akan lihat mereka kata, tangkap dia, ikat dia. Baru nak ikat. Maksudnya masa mat tu tak ikat lagi. Sebab Ibrahim pun datang. Ibrahim datang di kuil itu, di tokong itu, orang 2-3 saja ke? Ramai. Jawab Ustaz. Ramai. Maka tuan-tuan, bila ramai, saya nak tanya tuan-tuan, Ibrahim motif dia buat itu, motif dia untuk buat orang cari dia, untuk dia cakap, untuk dia dakwah. Itu motif. Dulu sebelum dia pecahkan berhala ni, dia pergi buat personal touch. Dia pergi tanya orang tu, dia pergi tanya orang tu, dia dakwah dengan orang tu, dia dakwah dengan orang ni dan orang tak berminat untuk dengar. Sekarang tuan-tuan, dia cari cara macam mana nak buat bagi orang kumpul ramai-ramai dan dengar apa dia cakap. So dia pecahkan berhala, dia tak kumpul orang ramai itu yang ketua-ketua tempat agama ni yang cari orang dan kumpul orang untuk dengar dia cakap. Maka ketika dia datang berkumpul, dia tengok ramai orang dah. So pegang mikrofon, dia nak cakap apa? Kalau pegang mikrofon, dia nak cakap apa? Takkan dia nak cakap pasal berhala, mesti dia cakap pasal Tuhan. Sekarang asbab dia pecahkan berhala itu, orang berkumpul untuk dengar apa dia cakap. Which is sebelum ini, dia cuba nak kumpul orang, dia cuba nak bercakap, orang tutup mulut dia. Sekarang, dia ada peluang untuk cakap. So, apa dia cakap, ramai orang dengar ni, dia pun tanya, dia pun sebut, Ibrahim sebut, Ata'budu nama tanhitun. Korang ni ada apa ni? Ni ada orang buat something kat berhala kami ni. Ibrahim pun tanya, korang memang mengabdikan diri kepada sesuatu yang tanhitun, benda yang kalian sendiri pahat? Sebab korang kata dia orang bagi pecah kan? Maksudnya dulu memang korang buatlah benda ni. Kalian rasa macam trigger sangat benda ni pecah ni sebab kalian mengabdikan diri kepada benda yang kalian pahat ni lah kan? Tuan-tuan, dulu, ni nak sebut, dulu bila kita tanya, ingat kelas pertama, kalian duk abdikan diri kepada apa? Dia pun sebut mengabdikan diri kepada yang di sebalik berhala itu. Mereka kata yang berhala itu cuma tamsil, cuma ukiran. Soalannya, kalau benda itu cuma ukiran, yang korang trigger lebih-lebih sebab apa? Menunjukkan bahawa ukiran itu bukan sekadar ukiran. Kalian mengabdikan diri kepada ukiran tersebut. Itu maksud dia. Ukiran itu bukan sekadar ukiran sebab kalian trigger bila ukiran itu dipecahkan. Maka sekarang nak tanya, kalian memang duk mengabdikan diri kepada benda yang kalian pahat ke?
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang sedangkan Allah yang cipta kalian dan Allah yang ciptakan Allah yang cipta kalian dan Allah yang ciptakan benda yang kalian cipta ini, benda yang kalian buat ni. Benda yang kalian buat tu adalah berhala-berhala tu. So tuan-tuan tengok Allah sebut, Ibrahim sebut tentang Allah, wallahu khalaqakum, Allah yang cipta kalian, wa ma ta'malun, dan Allah yang cipta benda-benda yang kalian buat itu. Allah cipta kalian, Allah yang cipta benda-benda yang kalian buat itu. Yang kalian buat itu adalah berhala-berhala. Yang kalian buat itu adalah berhala-berhala. So tuan-tuan, berhala tu mereka buat. Tapi tuan-tuan, bahan asas berhala tu Allah buat kan? Pokok tu Allah buat kan? Sekarang tuan-tuan, Ibrahim berjaya buktikan dekat orang-orang ni bahawa kalian bukan sedang puja yang di sebalik tamsil itu. Kalian bukan sedang hormat yang di sebalik image tersebut. Kalian sedang puja image itu sendiri. Buktinya kalian trigger ketika berhala-berhala itu pecah. Image itu pecah. Muslim, kita buat sejadah. Kadang-kadang atas sejadah tu ada gambar Kaabah. Ada gambar Kaabah. Ada gambar Masjid Haram. Ada gambar Masjid Nabawi. Dan kita pijak. Kenapa kita pijak? One of the reasons sebab kita tak puja image tu. Kita bukan sedang puja image tersebut. Sebab tu, kalau ada orang duk trigger, apa ni berhala, apa? Kaabah letak kat sejadah sebab duduk pijak. Lah, nama pun sejadah memang tempat pijak pun. Kau pergi letak gambar Kaabah tu sebab kita hias. Kita hias apa benda kita pijak tu dengan gambar Kaabah. Jangan bubuh lah kalau rasa trigger sangat. Tapi tuan-tuan, kita dah buat dah pun gambar Kaabah dekat sejadah ni. Dan kita pijak. Dan tak ada siapa trigger pun pijak Kaabah tu. Tuan-tuan lihat bagaimana hari ini setiap tahun, tuan-tuan tengok musim haji setiap tahun, sewaktu orang sedang wukuf di Arafah, di Kaabah, waktu orang wukuf di Arafah, apa orang buat di Kaabah? Orang akan tukar kelambu Kaabah. Sewaktu proses tukar kelambu Kaabah tu, orang naik dan pijak Kaabah. Tuan-tuan, ada kita trigger orang naik pijak Kaabah? Tak trigger pun. Kita tak kisah pun. Why? Sebab kita tak puja Kaabah tersebut. Apabila kita trigger, apabila ada orang buat itu ini kepada image-image ini, menunjukkan bahawa kalian ada isu tentang image tersebut. Samalah juga dengan benda yang viral pasal isu capal, logo capal. Soalan, kenapa kalian nak letak capal tu di tempat tinggi? Kenapa kalian kata tak boleh logo capal ni bawa masuk toilet, something like that lah, ada orang tu sebut. Maksudnya korang puja image. Bukan kalian puja yang di sebalik image. Kalian puja image. Ibrahim tak suka. Maka Ibrahim kata, ketika orang kumpul-kumpul, ata'buduna ma tanhitun. Adakah kalian mengabdikan diri kepada sesuatu yang kalian sendiri pahat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah yang cipta kalian dan Allah yang cipta benda yang kalian buat itu. Berhala-berhala itu bahan mentah dia Allah cipta. Maka ketika Ibrahim, orang tak sempat tanya lagi, kau buat ke Ibrahim tadi? Orang tak sempat tanya lagi. Ibrahim sampai-sampai, dia pegang saja mikrofon, dia terus cakap macam tadi. Maka ketika orang-orang ni dengar kata, Ibrahim sampai depan kita, terus dia lecture kita. Pasal benda yang kita faham. Tanpa kita tanya lagi pun Ibrahim ni. Dia terus lecture macam tu. Maka orang pun tanya, Ibrahim, anta? Kau ke ni Ibrahim? Kau ke? Tuan-tuan, mereka baru panggil Ibrahim. Mereka tak tanya lagi pun. Mereka baru panggil Ibrahim. Tak kecoh lagi pun. Mereka baru panggil Ibrahim nak soal jawab. Mereka tak tuduh lagi ya. Mereka baru nak soal jawab. Belum pun mereka tanya Ibrahim, Ibrahim terus lecture kata, apa korang ni? Korang sembah benda yang korang pahat ke? Menunjukkan bahawa Ibrahim memang tak sebulu dengan mereka dalam tak berkongsi sensitivity dengan orang-orang ni. Maka orang-orang ni boleh detect bahawa Ibrahim memang tak ada kehormatan, tak menghormati berhala-berhala tersebut. Maka mereka tanya, anta, adakah engkau? So Ibrahim, adakah benda yang kami sedang fikirkan ini benar? Anta, adakah engkau? Fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?
adakah engkau yang buat semua benda ni kepada berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Tuan-tuan, perkataan ya Ibrahim tu dekat belakang. Saya rasa dulu saya pernah share dengan tuan-tuan, ada beza tuan-tuan bila satu orang memanggil kita nama dulu baru cakap, dengan dia sebut kemudian panggil nama kita di belakang. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Kalau kita sebut nama dulu baru cakap, itu adalah cara cakap yang tegas. Kita sebut contoh, kalau mereka kata, ya Ibrahim, a'anta fa'alta haza bi'alatina? Ibrahim, ini kau buat ke? Tuan-tuan, itu cakap tegas. Tapi kalau mereka panggil nama kita di belakang, itu namanya mereka bercakap lembut. Mereka tanya, fa'alta haza bi'ilahatina ya Ibrahim? Adakah engkau yang buat semua benda ni wahai Ibrahim? Itu cakap lembut. Sebab ya Ibrahim tu kat belakang. Bahasa Arab, kita boleh detect serius, marah atau apa-apa dengan benda macam tu. Maksudnya tuan-tuan, mereka terkejut dan tergamam. Ibrahim datang tak defend diri sendiri, terus keluarkan benda terbuku kat hati dia, korang sembah imej yang kalian pahat sendiri. Maka mereka pun sentak, mereka pun terus tanya, engkau ke? Yang sedang ada kat otak kami ni engkau ke? Memang engkau ke buat semua benda ni wahai Ibrahim? Maka Ibrahim pun jawab, qala bal la. Apa hal pula tanya aku? Tuan-tuan, bukan dia nafi dia buat. Bukan dia nafi dia buat. Ibrahim kata bal. Bahkan fa'alahu kabiruhum haza. Yang buat tu, yang paling besar ni lah buat. Kan? Yang paling besar ni buat ke? Yang paling besar ni. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Cuba try test tanya tengok hak besar tu. Kok lah dia boleh react. Tengok yang besar ada 5-6 yang besar ni survive. Yang kecil-kecil pecah. Pasal apa main tanya aku? No, yang besar-besar ni buat kot. Kalau aku buat aku pecah berhabis ni. Ibrahim cakap kalau aku buat aku pecah berhabis. Aku rasa yang besar-besar ni buat ni. Cuba try tanya hak besar-besar tu. Kok lah dia boleh react? Kok dia boleh tanya? Sebab pagi tadi masa aku main aku tanya dia pun tak jawab. Pagi tadi masa aku tanya dia pun tak react. Sekarang cuba korang pula tanya. Kok lah yang besar-besar tu jawab? So tuan-tuan, sekali lagi tuan-tuan lihat di sini bagaimana Ibrahim bukan nafi dia buat, tapi Ibrahim twist question supaya orang-orang ni mula guna otak dan fikir. Jangan tanya aku, tanya berhala yang besar-besar ni. Mereka tahu siapa buat. Ada patut main tanya aku pula. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Maka sekarang tuan-tuan, adakah orang-orang ni akan tanya berhala-berhala mereka tu? Saya rasa tuan-tuan boleh teka. Mereka pun kata, kan yang berhala-berhala ni ada kan nak tanya. Nak tanya macam mana? Macam mana nak tanya? Tuan-tuan, jawapan Ibrahim itu, apa Allah panggil? Faraju'u ila anfusihim. Maka mereka pun patah balik kepada diri mereka. Patah balik kepada diri mereka maksudnya mereka, betul juga. Pasti apa kami tanya Ibrahim? Patut tanya berhala yang survive tu lah. Faraju'u ila anfusihim. Mereka pun merenung dalam diri mereka sendiri. So tuan-tuan, argument Ibrahim tadi iaitu ini membuktikan kalian puja yang kalian pahat, bukannya kalian puja yang di sebalik benda kalian pahat. Ini membuktikan bahawa kalian tak perlu tanya aku, sepatutnya korang tanya yang survive, berhala-berhala yang survive ni. Tapi korang tak pernah terfikir nak tanya pun. Sebab jauh di sudut hati kalian, kalian tahu bahawa semua yang ditanya ni tak boleh respon. Kalian tahu. Sebab tu kalian tak pernah tanya. Ayat statement Ibrahim itu menyebabkan mereka raji'u ila anfusihim. Mereka pun merenung, fikir. Faqalu, lalu selepas mereka fikir, mereka kata, innakum antum zalimun. Betul juga dah. Sesungguhnya kalianlah yang zalim tu. Kalianlah yang letak sesuatu tak kena tempat tu. Tuan-tuan tengok perkataan kalian. Maksudnya tuan-tuan, Ibrahim waktu bercakap dengan orang-orang ni, kemudian Ibrahim kata, apa pula cakap dah sekian. Maka tuan-tuan, mereka pun mula sembang. Betul juga lah. Betul juga kan. Kita awak tanya Ibrahim lah. Betul juga kan. Patutnya kita tak boleh buat macam tu. Kau tak boleh buat macam tu. Kau tak tanya Tuhan kau. Tapi betul lah, takkan Tuhan nak jawab kan. Betul tak? Engkau pun takkan kau nak tanya Tuhan kau kan. Takkan Tuhan kita nak jawab kan. Tuan-tuan, mereka sesembang sesama mereka. Dan mereka kata, betul juga lah. Kita lah zalim. Kita lah yang buat benda tak kena.
Tok Sami itulah yang patut tanya Tuhan Tok Sami tu. Kotlah kita bercakap dengan berhala tu, berhala tak jawab dengan kita balik. Tok Sami tu at least try lah Tok Sami tu cakap dengan berhala tu, kot berhala tu boleh jawab balik. Maka tuan-tuan, mereka mula senang cerita kata sentak, kemudian mereka fikir. Lepas mereka fikir, ada sebahagian pada mereka duk kata, betul juga, kita zalim, kau yang zalim. Orang hadut sembah berhala ni lah zalim. Pasti pula Ibrahim, betul juga Ibrahim cakap tu. So tuan-tuan, akhirnya dakwah Ibrahim berjaya kumpul orang dan mesej dakwah dia tercapai. Mesej dakwah Ibrahim tercapai. Itu keluar. Dalam konteks Nabi Ibrahim ini, mereka anggap mereka kumpul orang lihat Ibrahim akan malu, Ibrahim tak boleh survive, Ibrahim akan dihukum, semua orang sokong. Tiba-tiba turn the table. Mereka kumpul orang lihat bahawa padri-padri ni tak boleh jawab, Tok Sami tak boleh jawab, Ibrahim pula yang orang duk kata betul juga. Ini nama dia turn the table. Ibrahim berjaya pusing bagi dia duduk atas. Sedangkan majlis itu bukan majlis dia pun, majlis orang lain. Tapi dia berjaya dapat tempat di majlis itu. Orang mula kata, innakum antum zalimun. Betul juga. Sesungguhnya kalian yang zalim ni. Kita zalim, bukan Ibrahim. Lepas Ibrahim buat macam tu, tuan-tuan, bila sebahagian daripada audien nampak gayanya dah sokong belah Ibrahim, mesti ada orang tak berapa selesa. Alamak, dia dah sokong Ibrahim. Allah, dia ni pun terpengaruh dengan Ibrahim. Mesti ada orang tak selesa. Bila tak selesa, maka tuan-tuan, mereka pun ada buat jawapan tambahan. Thumma nakisu ala ru'usihim. Tengah-tengah fikir tu, ada mereka terbalik atas kepala sendiri. Thumma nukisu ala ru'usihim. Kemudian ada mereka yang terbalikkan kepala mereka sendiri. Tuan-tuan, terbalikkan kepala sendiri. Kepala duduk bawah. Istilah orang Melayu, kepala duduk kat lutut, otak duduk kat lutut. Itu istilah orang Melayu lah. Istilah Qurannya adalah mereka terbalikkan kepala letak kat bawah. Tadi bila mereka fikir guna otak mereka, betul juga. Pasal apa kita trigger sangat padahal ini cuma image? Pasal apa kita trigger sangat padahal ini padahal yang besar-besar survive? Pasal apa kita tanya dekat Ibrahim? Patut tanyalah dekat berhala-berhala ni dulu. Tadi kita tak tanya langsung pun dekat berhala-berhala yang ada mata, ada telinga, ada apa bagai ni. Mereka fikir. Sekarang mereka nak nafikan akal mereka yang waras. Allah panggil tindakan mereka nafikan benda yang mereka fikir itu. Nukisu ala ru'usikum. Sihim. Nukisu ala ru'usihim. Mereka terbalikkan kepala sendiri. Seolah-olah bahasa Melayu kasar, mereka pilih untuk letak kepala kat lutut. Mereka pilih untuk letak kepala kat kaki. Kemudian mereka kata, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Ibrahim, engkau pun tahu bahawa berhala-berhala yang besar-besar dan ramai-ramai ni mana boleh bagi reaction pun, engkau pun tahu. Qala. Mendengar orang tu jawab macam tu, Ibrahim pun respon, afata'buduna min dunillah. Tahu pun tak boleh. Jadi, patutkah kalian abdikan diri kepada selain Allah? Ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Yang mana selain Allah tu, bagi mudarat kepada kalian pun tak boleh, bagi manfaat pun tak boleh. Buktinya malam ni, berhala-berhala ni nak bagi manfaat dekat kalian pun tak boleh. Kalian cuma nak minta satu manfaat je. Iaitu, boleh tak berhala bagi tahu siapa yang buat? Berhala depan mata kau. Tak boleh buat pun. Pasal apa pergi sembah selain pada Allah? Sedangkan selain pada Allah, berhala besar yang ada depan mata kau ni, sekarang terbukti tak boleh bagi manfaat dekat kau walau sikit pun. Wala yadurrukum. Dan juga tak boleh bagi mudarat walau sikit pun. Berhala tu ada kat situ. Kalau korang menganggap apa yang sedang kalian sebut sekarang a blasphemy toward God. Ingat, Ibrahim bercakap semua benda ni dalam rumah berhala itu. Kalau korang anggap apa yang sedang aku cakap ni adalah blasphemy toward God, sepatutnya Tuhan tu dah buat something kat aku, tangan dia kat situ ya. Setakat dia nak tampak aku, tangan dia kat situ ya. Nampak lah, tak bergerak pun tangan tu tampak aku. Terbukti bahawa berhala-berhala ni tak boleh bagi manfaat, berhala tu juga tak boleh bagi mudarat. Perkataan seterusnya, uffin. Sekejap tuan-tuan, uffin. Uffin ni sukar sikit nak terjemah, tapi mudah kata, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Uffin lakum. Uff adalah satu perkataan yang, satu reaksi dalam
orang Arab akan buat menunjukkan bahawa dia tak suka. Tuan-tuan, orang Melayu, kalau kita tengok satu benda yang jijik, kita punya reaction macam mana? Perkataan benda tu kita panggil ufin. Ufin adalah satu reaction yang tunjuk kita tak suka. Itu reaction. Itu ufin. Maka Ibrahim kata, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Korang ni sangat bukan sangat korang berhala korang pun, oh my god, tu Ibrahim depan kepala semua orang tu, dia terus cakap jijik sungguh, meloyakan cara korang fikir ni, meloyakan teka aku ya, cara korang mengabdikan diri kepada berhala-berhala tu. Berhala-berhala ni aku tengok meloyakan, jijik bagi aku. Berhala-berhala ni termasuk kalian. Kalian duk puja, duk ciumlah logo dan tamsil-tamsil itu, jijik aku tengok. Kalian tengok berhala-berhala pergi lekat kat dinding, letak atas piah apa bagai tu, bagi aku jijik. Sangat. Afala taqilun? Korang tak guna akal sikit ke? Tuan-tuan, Ibrahim berani lah. Dia cakap betul-betul direct ke depan kepala. Dia tak lari. Dia cakap terus. Ibrahim sebut perkataan seterusnya yang hari ini sampai hari ini kita akan ingat. Innani bara'un mimma ta'budun. Ibrahim sebut, sesungguh-sungguhnya, this is Ibrahim. Akulah bara', akulah perlepasan diri daripada whatsoever yang kalian abdikan diri itu. Ibrahim panggil diri dia bara', perlepasan diri. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan faham sikit. Kenapa perkataan tu strong? Pelepasan diri. Tuan-tuan, dalam bahasa sehari-harian, kalau bahasa sehari-harian, kita akan sebut kata, aku berlepas diri daripada apa kalian buat. Tapi dekat sini, Ibrahim bukan kata, aku berlepas diri. Ibrahim kata, aku adalah perlepasan diri. Dia, instead of dia guna kata kerja, dia guna adjektif, kata sifat. Saya bagi contoh macam ni, tuan-tuan. Dalam bahasa kita sehari-harian, kita akan sebut macam ni lah. Kalau kau nak tengok kelajuan, Ferrari adalah kelajuan. Tuan-tuan, Ferrari bukan kelajuan. Ferrari adalah laju. Laju tu kata kerja. Ferrari laju. Itu nama dia, Ferrari buat satu kerja, iaitu laju. Tapi tuan-tuan, bila kita kata laju, kelajuan adalah Ferrari. Kita nak bagi tahu kata, kalau kau nak bercakap tentang benda laju, kita kena tengok Ferrari. Lamborghini, itu lambang kelajuan. Mustang, itu lambang kelajuan. Aku adalah kelajuan. Kalaulah Ferrari buat tagline, kami adalah kelajuan, dia nak bagi tahu kata, kalau korang nak cakap pasal speed kelajuan, tengok aku. Ibrahim, dia bukan cakap, aku berlepas diri daripada benda yang kalian sembah. Sebaliknya Ibrahim bagi tahu kata, kalau korang nak tengok bentuk perlepasan diri yang betul-betul melepaskan diri, ni dia orang dia. Inilah bentuk pelepasan diri yang paling berlepas diri daripada whatsoever yang kalian sembah. Ni Ibrahim. Orang yang paling rasa jijik terhadap berhala, ni orang dia. Ibrahim. So kalau korang nak tengok perlepasan diri, inilah lambang perlepasan diri. Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim tanpa berselindung, dia declare depan orang ramai, innani bara'un mimma ta'budun. Akulah perlepasan diri daripada whatsoever yang kalian abdikan diri itu. Illallazi fatarani, melainkan hanya kepada Tuhan yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, maka Tuhan yang menciptakan aku itu, aku tak berlepas diri kepada dia. Tuhan yang menciptakan aku, yang tu aku tak berlepas diri daripada Tuhan yang menciptakan aku tu. Fa innahu sayahdin, Tuhan itu akan bagi petunjuk dekat aku. Tuan-tuan, bila orang buat seberani ini, secara berterus terang, kita boleh teka dah pun. Memang ada orang-orang yang akan emosi dan dia akan buat something pada Ibrahim lah. Walaupun cerita tak habis lagi, kita boleh teka dah pun. Maka Ibrahim tahu dia akan kena something. Dia kata, never mind, whatsoever yang aku buat hari ni, Tuhan itu akan tunjuk jalan. Tuhan tu akan tunjuk jalan kepada aku. Apa akan berlaku lepas ni, never mind. Tuhan tu akan tunjuk jalan kepada aku. Wallahu a'lam. Seterusnya, fama kana jawabin qaumihi. Ibrahim cakap punya panjang begitu, mereka tak boleh jawab. Fama kana jawabu qaumihi illa an qalu,
tidak ada apa-apa jawapan dari kaum mereka, kaum Ibrahim, melainkan kaum Ibrahim hanya boleh kata, uqtuluhu au hariquh. Bunuh je budak ni. Mulut. Bunuh budak ni. Ataupun hariquh. Kita bakar dia. So tuan-tuan, tengok sini ya, perkataan penting dia. Manusia yang bertamadun ni, antara benda yang mereka buat adalah mereka boleh berhujah secara lisan. Berhujah secara lisan adalah kaedah yang matang. Tapi oleh sebab orang-orang ini mereka tak mampu lagi nak berhujah secara lisan, which is tadi mereka cuma mereka dah tak boleh nak bagi jawapan yang baik kepada Ibrahim, maka mereka mula guna kekerasan, guna kuasa mereka ke atas Ibrahim. Maka mereka kata, uqtuluhu au hariquh. Kita bunuh je Ibrahim ni. Ataupun kita bakar je dia. So mana satu? Nak bunuh cara lain ke? Ataupun kita bunuh dengan cara bakar? Tuan-tuan, pasal apa mereka duk sebut pasal bakar? Pasal apa dalam banyak-banyak cara mereka sebut pasal bakar? Sebab tuan-tuan, Ibrahim dan juga banyak Nabi-Nabi yang lain selalu mengingatkan tentang neraka. Bahan bakar dia manusia dan batu. Nabi yang lain termasuk Ibrahim selalu ulang-ulang sebut tentang neraka. Ini menyebabkan orang-orang ni kata, fine, kau nak cakap pasal kau nak cakap neraka, bunuh dia. Ataupun kita bagi neraka siap-siap kat dia. Kita bakar dia sekarang juga. Akhirnya, mereka pilih apa? Mereka pilih bakar. Fariquhu, bakar dia budak Ibrahim ni. Wansuru alihatikum. Ayuhlah kalian semua bantu sembahan-sembahan kalian. Mereka yang pilih untuk bantu sembahan mereka dengan cara tangkap Ibrahim dan bakar Ibrahim. In kuntum fa'ilin. Kalau kalian betul-betul nak buat. So tuan-tuan, adalah racun-racun di kalangan penyembah-penyembah berhala ni. Kalau korang betul-betul nak ambil tindakan kepada Ibrahim, jangan bagi peluang, bakar. Kalau kalian betul-betul nak buat, bakar gila-gila Ibrahim tersebut. Bantulah sembahan-sembahan kalian. Kalau betul kalian nak buat. Orang lain nak cakap, ibnu lahu bunyanan. Bina untuk Ibrahim satu binaan. Tuan-tuan, mereka nak bakar Ibrahim ni, api tu besar mana? Bukan besar, bukan kecil. Sebab mereka sebut ibnu lahu bunyanan. Bina untuk Ibrahim satu binaan. Binaan yang dibina untuk Ibrahim tu akhirnya akan dibakar. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kayu api? Kayu api itu akan disusun tinggi dan api dia tinggi sebab istilah yang mereka guna bina. Mereka bina binaan untuk bakar Ibrahim. Bina kayu api yang besar dan marak untuk bakar Ibrahim. Ibnu lahu bunyanan. Bina untuk dia satu binaan besar. Lalu alquhu fil jahim. Lemparlah Ibrahim tersebut masuk dalam al-jahim. Masuk ke dalam yang menyala-nyala tersebut. Tuan-tuan, perkataan jahim, orang Melayu bila sebut jahim dia terbayang apa dulu tuan-tuan? Ni tuan-tuan dekat Zoom ni. Bila sebut jahim, tuan-tuan bayang apa? Neraka. Hai Ibrahim, kau duk sebut kata kalau kami sembah berhala, kami masuk jahim, kami masuk neraka yang menyala-nyala. Fine Ibrahim, mai aku tunjuk dekat kau jahim. Mereka bina binaan besar, unggun api yang besar-besar, mereka pasang api tu marak menyala-nyala besar-besar. Mereka kata lemparlah Ibrahim ni masuk dalam jahim. Kita tengok siapa masuk jahim dulu. Maka tuan-tuan, Ibrahim pun betul-betul dilempar masuk dalam jahim tersebut. Tuan-tuan, dalam riwayat, dalam sirah, kitab sirah, apa mereka buat? Mereka buat tarbil. Tarbil ni tuan-tuan, by the way orang Kedah panggil terbe. Tarbil ni adalah mereka buat macam plastik lah. Oleh sebab api tu besar sangat, mereka tak boleh nak datang dekat, bahang, panas. Mereka pun buat macam plastik, mereka ikat Ibrahim, mereka tarik Ibrahim dekat plastik tersebut dan dilontarkan jatuh dalam tengah-tengah api tersebut. Maka dia pun masuk ke tengah-tengah api tersebut, orang pun kata, yes! Woo! Mamat tersebut telah pun masuk dalam api tersebut. Yes, kita berjaya bawa Ibrahim masuk dalam api tersebut. Bila mereka lihat bahawa mereka berjaya masukkan Ibrahim dalam api tersebut, kulna, Allah berfirman sewaktu Ibrahim dilemparkan dan masuk dalam api tersebut, Allah berfirman kepada api itu, kami berfirman, ya nar, wahai api,
kuni bardan. Kamu api, kuni bardan. Jadilah kamu nyaman. Jadilah kamu bardan, nyaman. Wasalaman, dan jadilah kamu selamat. Nyaman satu hal, selamat satu hal. Ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Api yang besar nyala bagai tu, Allah kata, nyamanlah kamu. Dan nyaman kamu tu kena nyaman yang selamat. Sebab tuan-tuan, ada orang kalau sejuk sangat, mati juga. Maka kamu nyaman, kamu sejuk, dan kamu perlu sejuk yang selamat ke atas Ibrahim. Kak Basmah. Oh, Kak Basmah. Ya, Ustaz. Okey, saya nak tanya. Pada hari api ini Allah kata jadi sejuk, nyaman. Api dekat tempat lain panas tak? Panas. Panas maksudnya aku faham bahawa ayat ni hanya untuk api itu. Sebab Allah sebut kuni. Ni tu kamu seorang. Kalau tuan sedar ni tu dia muannas. Api nar ni muannas, dia bukan muzakkar. Api sejuk. Kamu, hak lain api lain tak terlibat. Sekarang saya tanya tuan-tuan, orang lain pun duduk keliling api tu juga. Orang lain rasa panas tak? Orang lain. Kak Masmah. Ya, rasa panas. Pasal apa Kak kata orang lain rasa panas? Sebab Allah firmankan untuk Ibrahim saja nyaman. Allah kata dekat ayat tu ala Ibrahim, ke atas Ibrahim saja. Orang lain pegang api tu panas, Ibrahim pegang api tu, Ibrahim pegang tak apa, tak panas. Ibrahim masuk dalam api tu, Ibrahim masuk dalam api tu tak panas. Saya nak tukar topik sikit tuan-tuan. Bagi siapa-siapa yang familiar tentang ayat tentang syafaat dekat akhirat esok. Tentang syafaat dekat akhirat esok, antara benda yang berlaku adalah Nabi Muhammad akan masuk dalam neraka dan ambil orang-orang ini keluar daripada neraka masuk syurga. Tuan-tuan, orang-orang yang masuk neraka tu rasa panas, sakit. Tapi ketika diberi syafaat, contoh ketika Nabi Muhammad bagi syafaat, Nabi Muhammad akan masuk neraka dan pegang orang tu bawa keluar. Ataupun Jibril akan masuk neraka dan bawa orang tu keluar. Ataupun para malaikat yang tukang terajang dalam neraka tu, zabaniyah. Malaikat-malaikat yang duk torture orang dalam neraka. Malaikat tu rasa sakit tak? Tak. Walaupun api yang sama. Sebab dalam konteks kes Ibrahim ni, Allah boleh arahkan api itu untuk sejuk hanya kepada Ibrahim. Demikianlah neraka pun nanti. Allah boleh arahkan neraka tu untuk panas kepada sebahagian, sejuk kepada sebahagian. Allah berhak untuk buat. Ibrahim masuk dalam tu, maka tuan-tuan, api tersebut masih api. Maka apa-apa yang mengikat Ibrahim akhirnya akan terbakar juga. Akhirnya Ibrahim bolehlah lepas daripada apa-apa yang mengikat dia. Cuma dia selamat. Dia pun tunggu. Alhamdulillah. Tak terbakar no. Alhamdulillah. Dia masih, ya Allah, Allah selamatkan. Tapi tuan-tuan, orang tak nampak lagi. Sebab orang duk bayang kata Ibrahim dah mati rentung dah pun. Sehinggalah api tersebut akhirnya, mungkin sehari, mungkin 2 hari api tu hilang. Mereka tengok, who's that? Siapa tu? Itu Ibrahim tu. Sekarang tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan. Viral tak viral? Kalau Ibrahim masih hidup, of course viral. Sudahlah pada hari dia dilempar masuk orang tengok. Kemudian tuan-tuan, pada hari dia selamat, of course orang lagi tengok. Maka tuan-tuan, dia jadi viral. Seperti mana unta Nabi Saleh, pada hari unta tu keluar pada batu, pada hari orang tu lihat unta tersebut minum susu dia, viral. Demikian Nabi Ibrahim AS, pada hari dia diselamatkan dan orang lihat dia selamat, viral. Maka tuan-tuan, dalam konteks Nabi Soleh dulu. Farah. Farah. Yes. Okey Farah. Dalam konteks Nabi Soleh dulu, ketika unta tu keluar, soalan yang sama. Ada tak selepas unta tu keluar, orang beriman? Ada ke tak? Ada. Ada. Maka setelah Ibrahim selamat daripada api tu, ada tak orang beriman? Ada. Maka tuan-tuan, ayat lepas tu, fa'anjahullah minan nar inna fi zalika ayah liqaumin yu'minun. Maka Allah selamatkan Ibrahim daripada api itu. Tindakan selamatnya Ibrahim daripada api itu satu keterangan buat golongan yang beriman. Maka tuan-tuan, dah ada orang yang mula bertambah iman kerana Allah selamatkan Ibrahim pada hari itu. Tuan-tuan, tengok tadi sewaktu Ibrahim berhujah, dah ada orang yang kata betul juga.
Betul juga. Setelah orang yang tadi duk kata betul juga tu, mereka dah separuh setuju dengan Ibrahim. Ketika mukjizat tu datang, mereka terus buat keputusan bahawa betul, fine. Ibrahim adalah tepat. Ibrahim adalah benar. Terbukti bahawa Ibrahim selamat daripada api tersebut. Terbukti. Allah yang kita tak nampak tersebut telah tunjuk kuasa dia selamat Ibrahim pada hari tersebut. Maka sebahagian daripada orang yang 50-50 akhirnya beriman kepada Ibrahim. Ibrahim selamat daripada api itu. Apa respon Ibrahim? Ibrahim kata, qala innamat takhastum min dunillah awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Ibrahim keluar daripada api itu. Ibrahim pun sebut kepada orang-orang keliling dia, kalian bakar aku. Wow. Kalian betul-betul serius dalam bab. Seperti mana Ibrahim serius, jijik dan benci kepada mereka, kepada berhala-berhala tersebut. Maka Ibrahim memfaham bahawa orang-orang yang sanggup bakar dia demi gambar, demi image, demi patung, mereka pun memang betul-betul keras hati. Mereka sanggup pergi sampai that extent. Maka Ibrahim kata, innamat taghastum min dunillah awthanan. Sesungguhnya kalian sembah berhala-berhala yang kalian ukir itu. Mawaddatan bainakum fil hayati dunia. Tak lain kerana dah ada mawaddah. Dah ada perasaan cinta yang sangat mendalam di antara kalian dengan berhala tu dalam hidup dunia. Kalian sayang gila-gila berhala tu pun bila dalam hidup dunia. Kalian sanggup mati untuk berhala itu dalam hidup dunia. Cinta kalian melampau terhadap berhala itulah yang menyebabkan kalian sanggup bunuh orang, bakar orang demi patung berhala itu. Tsumma yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak untuk orang yang cinta gila-gila kat berhala sampai sanggup bunuh orang. Tsumma yaumal qiyamah, maka di akhirat kelak yaqfuru bainakum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kelak di akhirat kelak kalian akan saling ingkar satu sama sendiri, kalian akan saling laknat satu sama sendiri. Hari ni engkau backup gila-gila berhala tersebut, akhirat esok engkau akan nafikan sembah berhala, berhala pun nafikan dia pernah terima sembahan engkau. Engkau akan melaknat berhala-berhala tu, akhirat esok berhala-berhala tu pun akan melaknat kalian. Dan betul, hari ini orang gila-gila backup para berhala, backup para image yang konon boleh bagi khasiat tu khasiat ni sebab cinta gila-gila dekat dunia. Akhirat esok ketika Allah hukum, sayang lagi ke? Allah, kalau kau nak bagi aku masuk neraka kena pertahankan image ni, demi cinta aku kepada image ni aku sanggup. Macam tu ke? Tak. Kalian akan melaknat image tersebut, berhala tersebut. Sebab engkau lah aku masuk neraka hari ni. Dan berhala tu pula kata, no, engkau yang sembah aku. Aku tak terlibat pun. Kalian akan saling benci-membenci, ingkar-mengingkari. Kalian akan saling laknat-melaknat di antara satu sama lain. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat kalian, akhirat esok neraka, lepak-lepak kalian dekat neraka, tidak ada siapa boleh tolong kalian kelak di neraka. Dalam jahim. Ibrahim masuk jahim dunia hari itu, Allah bantu. Kalian masuk jahim akhirat, la nasirin. Tidak ada siapa boleh bantu. Apa jadi dekat pengikut Ibrahim? Maka sekarang tuan-tuan, Ibrahim dah ada pengikut. Mungkin juga ada orang tanya, Ustaz, saya berminatlah mendengar kisah Ibrahim ni. Jadi boleh tak esok saya pun nak declare, saya nak pergi dekat Tokong tempat saya pecahkan berhala? Okey tak? Tak apa-apa, saya yakin mereka buat apa pun saya selamat. Boleh tak Ustaz? Tak apa-apa, saya tulis surat kata, kalau awak tak berhati cari saya. Boleh tak? Tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan? Esok tuan-tuan tiru kaedah Ibrahim. Boleh ke tak boleh? Boleh buat esok. Sebabnya adalah dua. Satu, Ibrahim buat sebab arahan Allah. Satu. Yang kedua, Ibrahim tak ada pengikut. Kalaulah hari itu dia dibakar dan Tuhan tak bantu dia, kalau Allah pilih untuk ajal Ibrahim waktu dibakar tersebut, yang dibakar cuma dia seorang. Dia tak ada pengikut. Nabi Muhammad SAW tak pernah pecahkan berhala secara terang-terangan, provok pada peringkat awal. Why? Sebab Nabi Muhammad ada pengikut. Nabi Ibrahim, dia start from scratch. Tak ada siapa pun familiar tentang kaedah Tauhid, satu Tuhan. Dia mula from scratch. Memang tak ada pengikut.
Nabi Muhammad tak mula from scratch. Konsep tauhid, konsep satu Tuhan Allah memang orang Quraisy Mekah tahu dan kenal. Cuma orang Quraisy Mekah ni bercampur-campur. Ada yang masih ingat bahawa Tuhan tu satu. Ada yang kata Tuhan satu tapi anak Tuhan pun kita sembah juga. Ada yang kata Tuhan satu tapi Tuhan tu ada share kuasa dia dengan berhala-berhala ni. Maksudnya Quraisy Mekah zaman Nabi Muhammad, mereka familiar tentang konsep tauhid. Cuma mereka edit. Mereka kenal Nabi Allah Ibrahim. Abu Lahab, Abu Jahal kenal Nabi Allah Ibrahim. So Nabi Muhammad juga tak pecahkan berhala. Pada peringkat awal dakwah dia, dia provoke orang tak pernah. Why? Sebab dia ada umat. Dan satu lagi tuan-tuan, tidak ada arahan pun untuk kita contohi Ibrahim dalam urusan sebegini. Tidak ada. Tidak ada. One of the reasons sebab Ibrahim tak ada umat, dia boleh buat. Kita ada umat, maka kita tak boleh buat. Samalah juga tuan-tuan. Kalaulah hari ni ada satu orang Muslim, dia pergi pecahkan berhala dekat Terengganu. Mungkin sebab Terengganu tu majoriti Muslim, dia pecahkan berhala kat Terengganu. Tuan-tuan, kita hak duduk kat Kedah, dekat KL, dekat Johor ni, kita tak akan boleh senyum. Ataupun orang penyembah berhala yang dimusnahkan dekat Terengganu tu tak akan boleh senyum jumpa kita. Kita ada umat, kita ada komuniti yang besar. Tak boleh buat perangai macam tu. Sebab engkau yang buat, kami yang kena tanggung getah dia. Engkau yang buat, kami yang tanggung. Tak boleh. So, tuan-tuan ringkas kata, Ibrahim pecahkan berhala kerana waktu itu dia belum ada pengikut. Dan sekarang, dia dah ada pengikut. Bila dia dah ada pengikut, apa jadi dekat para pengikut Ibrahim alaihi salam setelah perkara-perkara tadi berlaku? Para pengikut Ibrahim alaihi salam, qalu liqaumihim, mereka berkata kepada kaum mereka. So tuan-tuan, daripada awal kelas yang lepas sampailah sebentar tadi, tuan-tuan hanya dengar Ibrahim berkata dekat kaum, kaum jawab balik. Ibrahim cakap dekat kaum, kaum jawab balik. Tapi lepas sahaja Ibrahim dibakar, kemudian Ibrahim survive, ada orang declare mereka sokong Ibrahim. Setelah Ibrahim ada pengikut, qalu liqaumihim, mereka para pengikut Ibrahim ni berkata dekat kaum mereka. Si tengok, dah ada orang yang menyambung tugas Ibrahim untuk berdakwah. Ibrahim dah ada pengikut. Maka apa pengikut Ibrahim kata? Inna buri'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Kami memutuskan hubungan dengan kalian dan juga whatsoever yang kalian abdikan diri daripada Allah tersebut. So tuan-tuan, apabila kita tak boleh hidup setempat dengan harmoni. Yalah tuan-tuan, bila kita tak boleh hidup kat satu tempat secara harmoni, sebab korang pun nak bunuh kami pun tak berhati dengan korang. Of course kalau korang nak bunuh kami defend. Bila kita tak boleh hidup secara berhubungan yang baik di tempat yang sama, maka para pengikut Ibrahim ni kata buri'u. Tadi Ibrahim sebut ana bara', akulah perlepasan diri. Pengikut Ibrahim mereka tak sebut mereka perlepasan diri, tapi mereka kata kami contohi Ibrahim, kami juga mahu memutuskan, melepaskan diri kami daripada kalian dan juga daripada benda-benda yang kalian sembah tersebut. Putus hubungan. Ya, semalam engkau jiran aku tapi hari ini kita putus hubungan. Ya, semalam engkau ayah aku tapi hari ini kita putus hubungan. Ya, semalam engkau guru aku tapi hari ini kita putus hubungan. Why? Sebab engkau berkeras sanggup mati demi berhala tersebut, kami tidak. Kau sanggup bunuh orang demi berhala tersebut, kami tidak. Maka mulai hari ini kita putus hubungan. Kami putus hubungan dengan kalian, kami juga memutuskan hubungan kami dengan berhala-berhala yang kalian sembah selain daripada Allah itu. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian, kami tak suka kalian. Wa bada bainana wa bainakum adawah wal baghdha abadan. Ketahuilah kami ingkari kalian, jelaslah di antara kami dengan kalian ada adawah, ada permusuhan. Kalian ada mawaddah, kecintaan dengan berhala tersebut. Kami no. Kami ada adawah, permusuhan dengan kalian dan juga dengan berhala-berhala yang kalian sembah tu. Adawah. Yalah, kalian pun lihat bagaimana Ibrahim bermula dia pecahkan berhala-berhala itu. Memang nampaklah adawah, permusuhan tersebut. Maka di antara kami dengan kalian, kita ada adawah, kita ada permusuhan, wal baghdha, dan kita juga ada kebencian. Macam mana kita nak settlekan kebencian dan juga permusuhan kita ni? Abada. Buat selama-lamanya. Berarti tak boleh settle.
tak boleh settle sebab permusuhan dan kebencian terhadap berhala dan penyembah berhala ni selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sehinggalah kalian memilih untuk beriman kepada Allah dan Allah semata-mata. Maka tuan-tuan, legasi Ibrahim yang paling utama adalah satu, berlepas diri sepenuhnya daripada syirik. Ibrahim satu orang yang sangat sensitif terhadap syirik dan perkara-perkara yang membawa kepada syirik. Saya nak sebut sikitlah. Kelas yang pertama dulu kita dah bincang bahawa Ibrahim persoal orang yang sembah asnam, berhala. Kemudian tuan-tuan, ayat kedua, Ibrahim persoal orang yang sembah image, tamsil, ukiran, image. Sebab tu tuan-tuan, mana-mana image yang orang ukir dan ukiran itu membawa kepada orang melampau puja image tersebut, Ibrahim benci. Ibrahim berlepas diri sepenuhnya daripada perbuatan syirik dan lubang-lubang kepada syirik tersebut. Dan yang kedua, legasi besar Ibrahim adalah Ibrahim tinggalkan bahawa satu-satunya Tuhan yang layak disembah adalah Tuhan pencipta yang kita panggil sebagai Allah. Hinggakan para pengikut Ibrahim juga declare mereka benci kepada berhala, mereka benci kepada syirik, bahkan mereka sanggup untuk bermusuh dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang sanggup mati demi syirik tersebut. Sambung. Mereka angkat tangan dan mereka berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami. Alaika tawakkalna, kepada engkau kami serah diri. Kami tahu, kami sekarang beriman dan mengikut Ibrahim. Kami beriman kepada Allah. Kami declare berhala-berhala yang ada keliling kami ini sebagai musuh. Seperti mana yang Ibrahim buat, kami tahu. Kami tahu, kami masih minoriti. Kami tahu akan jadi sesuatu kepada kami. Maka hanya kepada engkau kami tawakal. Kami berserah diri. Masa depan kami, hanya kepada engkau Allah kami tawakal. Wa ilaika anabna, kepada engkau kami anak. Rujuk, patah balik, rujuk balik. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami kembali. Doa ini, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, saya rasa tuan-tuan dengar banyak kali dah. Cuma ramai yang tak sedar doa itu daripada Quran dan doa itu disebutkan oleh para pengikut Ibrahim. Sambung. Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Janganlah engkau jadikan kami ini satu fitnah, satu ujian buat orang-orang ingkar itu. Tuan-tuan, bila Ibrahim bermula dengan memecahkan berhala-berhala tersebut, dia, macam saya sebutlah, tak ada cara nak reset button untuk hidup bersama semula. Mestilah pengikut Ibrahim ni akan ditekan juga. Maka mereka meminta daripada Allah, wahai Allah, kami tak mahu diri kami jadi fitnah terhadap orang keliling. Kami tak mahu hidup sehari-harian kami, mereka masa muka dengan kami masa muka, selagi jumpa kat kedai bertumbuk. Kami tak mahu macam tu. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami sebagai fitnah buat orang-orang ingkar keliling kami ni. Waghfir lana Rabbana, wahai Tuhan kami, ampunlah kami. Sebab kami tak tahan kalau kami duduk dalam keadaan kami minoriti, di keliling penyembah berhala yang mereka ada pengalaman kami pecahkan berhala mereka. Walaupun waktu itu Ibrahim buat seorang-seorang. Tuhan, kami mohon jangan jadikan kami sebagai bahan fitnah, bahan ujian buat orang-orang ingkar keliling kami itu. Waghfir lana Rabbana, ampunkan kami wahai Tuhan. Innaka antal azizul hakim. Engkau Tuhan yang dihormati kerana ada kuasa. Engkau Tuhan yang maha bijak, yang maha bijaksana. Doa pengikut Ibrahim tuan-tuan, satu, dia isytihar diri mereka untuk ikut Allah, serah diri kepada Allah. Mereka isytihar untuk rujuk kembali kepada Allah dalam segala urusan hidup mereka. Mereka isytihar bahawa mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah. Mereka mohon agar tak menjadi bahan fitnah buat orang kafir. Mereka mohon daripada Allah agar Allah beri keampunan untuk diri mereka. InsyaAllah. So tuan-tuan, tengok nombor 4. Mohon agar mereka tak jadi bahan fitnah kepada orang kafir. Sebab kalau mereka tinggal di situ, setiap hari mereka akan jadi bahan fitnah. Setiap hari mereka akan dicerca. Ada orang akan serang hendak mereka di tengah-tengah jalan sebab nak tuntut bela terhadap berhala yang dah pecah. Itu nama dia bahan fitnah. Mereka akan dipukul setiap kali ada peluang. Anak mereka akan dihentikan sekolah. Mereka jual barang orang tak mau beli. Itu semua bahan fitnah nak tunjuk kata kami tak suka dekat korang. So tuan-tuan, macam mana jalan keluar daripada perkara-perkara tu? Macam mana?
Ni kawan-kawan Zoom. Macam mana nak mengelakkan kita jadi bahan fitnah? Sebab kita duduk kat situ. Kita minoriti. Apa nak buat? Dah. Berhijrah. Perkataan tepat dia, maka tempat ini bukan tempat kita lagi. Kita hijrah. Nabi Muhammad SAW. Umat Islam di Mekah, walaupun mereka tak pecahkan berhala, mereka bermula dengan rahmah, mereka bermula dengan baik, mereka tak pecahkan berhala. Walaupun mereka tak pecahkan berhala, tapi setelah dakwah makin berkembang, pengikut Muhammad dah ada 3-40 orang, akhirnya kena pukul. Sampailah kena boikot, betul ya? Bila keadaan begitu, kalau Tuhan tak angkat balik boikot dan berbagai, satu benda je cara untuk mengelakkan diri daripada kena fitnah. Kena hijrah keluar. Bani Israel dengan Fir'aun, kena pukul, dibunuh anak lelaki, ditangkap anak perempuan dan berbagai, itu mereka jadi bahan fitnah terhadap Fir'aun. Cara nak selamat, sama ada Fir'aun mati ataupun kami kena keluar. Ibrahim bukan hamba, maka Ibrahim boleh keluar anytime. Pengikut Ibrahim yang dalam konteks kita bincang ni, mereka orang merdeka. So mereka boleh keluar meninggalkan Babylon anytime. Dia tak sama macam Ibrahim. Tak sama macam Musa. Sebab Musa, Bani Israel yang ramai itu hamba. So Bani Israel yang ramai itu tak boleh keluar anytime. Ibrahim lain. Ibrahim boleh keluar anytime. Maka tuan-tuan, masuk satu bahagian baru kisah berkenaan dengan Ibrahim, iaitu hijrah meninggalkan kota Babylon. Maka hijrah Ibrahim pun berlaku. Fa'anjahullah minan nar. Kami selamatkan Ibrahim daripada api itu. Fa'amana lahu Luta. Lalu dalam ramai-ramai yang beriman kepada Ibrahim, Lut beriman dengan Ibrahim. So ingat tuan-tuan, kita akan bincang tentang Lut. Nantilah, mungkin 2 bulan lagi kita bincang pasal Nabi Lut. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa Nabi Lut antara yang beriman dengan Nabi Allah Ibrahim selepas isu bakar itu berlaku. Fa'amana lahu Lut. Maka Lut beriman dengan Ibrahim. Sekarang tuan-tuan, kalau Ibrahim anak muda, Lut adalah anak saudara Ibrahim. Maka Lut lebih muda lagi. Boleh bayang kata waktu ni Ibrahim lebih kurang umur 30-an, 40-an. Lut tu baru lepas SPM lah. Lebih kurang macam tu lah. Maka Lut antara yang beriman dengan Ibrahim. Wa qala. Lalu Ibrahim pun berkata, Inni muhajirun ila Rabbi. Maka aku, Ibrahim, aku nak hijrah. Pergi kepada Tuhan aku. Nak hijrah keluar daripada kota Babylon, memenuhi arahan Tuhan. Maka tuan-tuan, nak pergi ke mana? Wa anjainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Kawan-kawan di Zoom, tolong jawab Ustaz. Kami selamatkan Ibrahim dan juga Lut pergi ke satu tanah, satu tempat allati barakna fiha lil alamin. Yang mana negeri yang baru ini, tanah itu tanah yang Allah berikan ada keberkatan buat seluruh alam. Kawan-kawan di Zoom jawab Ustaz. Tanah yang Allah jadikan berkat untuk seluruh alam tu di mana? Ibrahim dan Lut pergi pindah ke situ. Jawab Ustaz. Tanah tu tanah apa? Mekah. Mekah? Syam, Ustaz. Itu Maqdis. Ustaz. Tadi ada abang Sobri sebut apa tadi, Abang Sobri? Syam, Ustaz. Syams. Terima kasih. Yang sebut Palestin tu kurang tepat. Betul, Palestin adalah tanah yang diberkati keliling dia, tapi tentang perkataan yang tepat lagi adalah Syams. Palestin adalah sebahagian daripada Syams. Palestin adalah sebahagian daripada Syam. Sebab itu nanti dalam kisah Nabi Musa tentang tanah yang dijanjikan, perkataan tanah yang diberkati keliling itu merujuk kepada Palestin. Itu betul. Tapi tuan-tuan, dalam kes Nabi Ibrahim, ruang yang Allah nak beri kepada Ibrahim, tanah yang diberkati itu ringkas kata Syam. Di mana Syam, tuan-tuan? Mari saya tanda Ustaz. Di mana Syam? Syam ringkasnya seluruh, ini Palestin hari ini ya. Ataupun tuan-tuan nak panggil Israel. Ini adalah Palestin hari ini. Tanah diberkati. Betul. Tapi tuan-tuan, tanah yang diberkati adalah seluruh Syam. Seluruh Syria adalah tanah diberkati. Sebahagian Iraq adalah Syam. Sebahagian Jordan adalah Syam. Semua itu adalah Syam. Maka Allah bagi tahu dekat sini, Ibrahim nak hijrah kepada Tuhan. Allah kata Allah selamatkan Ibrahim dan Lut. Of course, sekali dengan pengikut Ibrahim yang ramai tersebut. Yang ramai pula. Pengikut Ibrahim yang tak ramai manalah. Ada, tapi taklah ramai mana. Mereka pun hijrah pergi ke tanah yang diberkati.
Maka mereka pun hijrah daripada Babilon pergi ke satu kota yang bernama Haran. Haran hari ini di selatan Turki. Haran hari ini adalah di selatan Turki. Bersempadan dengan Syria, kawasan Syam. So tuan-tuan, kawasan Haran itu adalah sempadan kepada tanah yang kita panggil Syam, tanah yang kita panggil tanah yang Allah jadikan keberkatan di keliling dia. So tanah yang berkat itu bukan hanya sekadar Palestin, bahkan Syam secara penuh, termasuklah Palestin part of Syam. Saya harap tuan-tuan jelas di bahagian tersebut. Maka tuan-tuan, akhirnya Ibrahim pindah dan hijrah pergi ke Haran. Baik ni tuan-tuan, bila sebut pasal Syam, apa nama julukan yang orang Islam panggil kepada tanah Syam, bumi Syam? Ardul Anbiya, bumi para nabi. Syam, negeri yang ada penuh keberkatan ni adalah bumi para nabi. Nanti tuan-tuan sambung study tentang kisah para nabi ni, tuan-tuan akan lihat bahawa nabi-nabi ni akan bertebaran dihantar di keliling kawasan Syam tu. Sama ada Jordan, Syria, utara Iraq, Lubnan, Palestin, dan keliling-keliling tu akan ada nabi-nabi berbeza pergi dekat tempat-tempat tersebut. Wallahu alam. Tuan-tuan, kisah Nabi Alhamdulillah, perkongsian sebentar tadi adalah salah satu daripada perkongsian dalam siri Tadabbur Ramadan untuk tahun ini. Perkongsian sebentar tadi adalah insentif percuma hasil daripada sumbangan infak orang ramai. Sekiranya tuan-tuan ingin turut sama menyumbang, maka sumbangan tuan-tuan boleh disalurkan ke akaun bank yang tertera. Semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, dan jangan lupa klik button share. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.